Okay, so today is last subtopic in matrices on how to solve matrix equation. Okay, we have two methods. We can use inverse or elimination method. So nampak tak screen saya sekarang ni? Nampak ke tak nampak? Nampak, madam. Okay. Dah buat ke belum ni? Dah buat ke belum? Dah, madam. Dah, okay. Okay, for question number 17. Okay, write the system of linear equation. Okay, system of linear equation. This is the system of linear equation. Okay, yang dibagi itulah system of linear equation. In the form of AX equal to B. AX equal to B is in matrix form. Okay, ini matrix equation. AX equal to B. Okay, but for the first equation, for the first equation you have to simplify first. Betul tak? Simplify, we get 2x. Positive y become minus y plus z equal to 3, right? Your second equation, macam itulah, tak ada apa. And your third equation is 4x minus y plus z equal to 0. Okay, this is a system of linear equation. Okay, itulah system of linear equation. Amir Imran. Ada tak Amir Imran? Amir Imran. Tak ada? Ya, madam. Amir, okay ada. Okay, what is your matrix A? Matrix A apa? Ni matrix A ni apa? From your system of linear equation ni. Saya tak pastilah, madam. Tak pasti tak apa, kamu tengok je kat situ. Ada kat screen saya tu. What is your matrix A? Boleh nampak tak? Boleh. The coefficient of x, y and z. Bacalah. What is your matrix A? Oh, 2, Tu. negatif 1, Ya. 1, Hmm. 2, 3, Dua. Tu. 0, right? 0 0. So 3, 3. 4, 4. negatif 1, 1. Yes, this is your matrix A. Okay, coefficient for x, y and z. Okay, this is x. X kamu apa, Amir? Apa kat sebelah dia? What's your variables? Amir? What's your variables? Apa variable yang kamu nampak kat situ? X, Y dan Z. Yes, dia adalah column matrix. Okay, this is your X. B, what is your matrix B, Amir? 3, 1, 0. Yes, column matrix juga, ya. This is your matrix equation. Atas ni adalah system of linear equation. This is your A, X equal to B. Okay, matrix form, ya. Matrix equation. Okay, how to solve matrix equation? We have two methods. We can use inverse matrix. Inverse matrix is adjoint, ya. Sebenarnya adalah adjoint lah. Adjoint method. Or we can use elimination method. Okay, elimination method ni adalah apa kat bawah tu tadi? Gauss-Jordan Gauss-Jordan. GJ elimination. The concept untuk Gauss-Jordan ni sama macam ERO. Sama saja.
Okay, we solve column by column. Okay, so kita tengok question number 18. Contoh number 18. Okay, number 18. Tengoklah soalan dia. You are given two matrices, matrix P and matrix Q. Find PQ. This is your first question. Okay, for your second question is find inverse of P. This is your second question. Okay, your third question is express the following system in matrix form. This is your third question, yeah? Okay, third question. Hence, solve. Fourth question. So, ada 4 soalan. Jadi, kita kena jawab. Okay, boleh ya? So, for the first question, find PQ. Okay, find PQ. So, how to find PQ? This is multiplication of matrices. How to find PQ? Macam mana nak darab? Guna kalkulator. Yes, okay, betul. Sebab dia tak ada unknown kan. So we just use calculator to find PQ. Amirul Nabil. Yes, madam. What is your PQ, Amirul? 2i. Hmm? 2i. What is your PQ? PQ dulu. Yalah, PQ. 2? 2, 0, 0. Yes. 0, 0, 0, 2. Yes. Okay. Tu kan kita dapat PQ kan. And then, lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa, Amirul? And then we can factorize what? Keluarkan apa? Keluarkan 2. 2. So tinggal apa sebelah dia? 1, Sebelah 0, dia ada 0. apa? Tu matrik apa namanya? Identity. Yes, okay, betul. Identity matrix. When we factorize 2, we get identity lah. So 2 times identity. Okay, so PQ equals to 2I. Okay, betul ya? Kita dapat macam tu. Okay, and then this second question. Okay, second question, deduce matrix P. How to deduce matrix P? Macam mana nak cari matrix P? How to deduce matrix P from your equation ni? Sekarang ni. Dekat equation tu ada tak matrix P? Inverse of P ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, you have to multiply both sides with P inverse. Okay, dua-dua, both sides. We multiply with P inverse. So here we get 2I inverse of P. Okay, from your equation. Equation yang kita dapat tadi lah. Okay, so we know that P inverse times P is what? Identity. Ini darab ni jadi apa? P inverse. Okay, boleh ya? Okay, now identity times Q is? Q. 2 times P inverse is 2 2P inverse. P inverse. Okay, therefore your P inverse equal to what? Soalan nak P inverse kan? So jadikan P inverse your subject. So your P inverse equal to? Q over 2. Yes, or 1 over 2 times matrix Q. Okay, untuk cari P inverse, we find from equation. Equation PQ equal to 2I tadi ya, yang ni. From equation. Okay, from equation to PQ equal to 2I. So to find P inverse, we multiply P inverse both sides. And then we use properties of matrix. Therefore, your P inverse is 1 over 2 Q. Okay, soalan minta P inverse kan? Therefore, your P inverse is 1 over 2
times matrix Q. Okey, apa matrix Q tadi? Yang itulah salin sahaja. -1, 5, -1, -1, -1, +1. Okey, so dapatlah inverse of P. Boleh ya? Second question. Find inverse from the equation kita tu. Okay, now express the following system in matrix form. Okay, question number 3. Mikael Hakimi. Ada tak Ya, Mikael madam. Hakimi? Okay, matrix form. What is your matrix A? Cuba je. Matrix form dia apa? 2 Tu. -1 Ya. 1 Lagi. 1 0 1 3 Betul. Variable, what is your variable? X Y Z Yes, X, Y, and Z. Your matrix B, 3 1 0 3, 1, 0. Okay, ingat ya, dia jadi column matrix. Okay, dia jadi column matrix. So hence solve the linear equation. Macam mana kita nak solve ni? Okay, tengok yang ni. Ni matrix apa sebenarnya ni? Tu matrix apa? P. Matrix P, sama kan? Betul tak? Sama matrix P. Ni matrix X. Ini let's say B lah ya, B, not Q. Okay, so solve. Mana dia kata solve ni kan? Solve is to find the values of X, Y, and Z. So macam mana kita nak solve ni? How to solve? How to solve? We multiply Multiply P P inverse. inverse. P inverse both sides. Okay, we multiply P inverse both sides. So here we get P inverse times P X equal to P inverse times B. Okay, then we use properties of matrices ni. Kita tahu P inverse times P we get I. Kan, betul kan? And I times X is X. Therefore, X equal to P inverse times matrix B. Boleh ke? So kita tahulah ya, kalau dia A, X equal to B, your matrix form, okay, to solve X equal to inverse of A times B. Kita boleh guna teruslah macam ni. Tak payah nak tunjuk you multiply inverse of P both sides tu. Okay, tapi formula ni dia daripada sinilah kaedah ni. Boleh tak? To solve. Sekarang kita nak solve. Last question. Okay, so P inverse kita dah ada tak tadi P inverse tadi? Dah ada kan? Bawah tu kan tadi? Betul tak? P inverse betul kan? P inverse kita yang bawah tu ya? Betul ada. Okay, so P inverse is 1/2 times 1, 3 minus 1, -1, 5, -1, -1, -1, 1. Okay, ini P inverse kamu. And your matrix B, okay, your matrix B kat atas tadi lah. Your matrix B is 3, 1, 0. So this is X, Y, and Z. Okay, so bolehlah kira guna calculator sahaja. Boleh? Mikael, what is your answer Mikael? X, Y, Z? X equal 3 Y Sekejap. 3, Y equal -1 and Z Z? Z equal to Berapa? 2
2. Yang lain sama tak? Madam, betul lah, betul. Betul. So sama ya. And Betul. then list down your answer. X equal to 3, Y is minus 1 and Z is 2. Sekejap. Salah apa? Sepatutnya X equals to 3, Y equals to 1 and Z equals to negative 2. Terbalik. So 3, 1, negative 2. Yang lain macam mana? Mana satu jawapan yang betul? Saya dapat 3 1 negative 3, 1 or 3, negative 1? 3 1. 3 1. Okay. So Mikael tadi check balik ya answer tadi ya. Check balik. Boleh Mikael? Boleh, madam. Okay, check balik kat mana salah ya. Okay, inilah kita dah solve lah. Kita dah answer semua jawab soalan dia. Any question to solve matrix equation by using inverse matrix? Ada soalan tak? Tak ada, madam. Tak ada ya? Okay, kalau tak ada kita pergi question number 19. Okay, ni solve. You are given system linear equation. Okay, sekarang dia soalan A tu. System linear equation. Morganeshwaran. Ya, madam. Mula-mula buat apa Morgan? Kena susun dalam matrix form, madam. Matrix form. Okay, give me your matrix form. 1, negative 2, 1, negative 2, 3, 2. Okay, your variables. X, Y, Z. X, Y, Z. Equal to? 5, 1, 2. Yes, 5, 1, 2. Okay, this is A, this is X, and this is B. Okay, so kita nak solve X. We use inverse matrix. So X equal to what, Morgan? X equal to what, Morgan? A inverse B, madam. Okay, how to find A inverse? How to find A inverse? By using inverse matrix. We use adjoint matrix method. How to find inverse? Morgan, how to find A inverse? Cari determinant, madam. Formula dulu. Apa formula dia? 1 over determinant adjoint. Yes. 1 over determinant times adjoint. Okay, Muhaimin. Muhaimin ada tak Muhaimin? Ada, madam. Okay, nak cari apa dulu Muhaimin? Cari adjoint dia. Ya, cari apa? Cari adjoint dia. Adjoint? Cari adjoint dulu ke? Okay, tak apa. Cari adjoint dulu. Apa step pertama dia? Buat apa? How to find adjoint? Muhaimin, how to find adjoint, Muhaimin? Ya, sudah. Ni buat ke tak buat ni? Alif, ada tak Alif? Saya, madam. Ya, Alif mula buat apa Alif? Nak cari inverse ni? Cari adjoint, interchange column. Apa dia? Adjoint? Interchange column dengan row. Sebelum tu, kena cari apa dulu? Mula sekali. Determinant. Okay, determinant. How to find determinant? How many steps we have to find determinant? 3. 3 steps. First step is what? Cari A. A. Cari A dulu ke? Cofactor. Alif, kita nak cari determinant ni apa tiba-tiba cofactor pula? First step, apa mula-mula first step? Choose any row or any column.
Kamu pilih apa? Row berapa, kolom berapa? Row 3. Kamu pilih row 3? Column 3 lah. Column 3, okay. First step to find determinant is choose any row or any column. So you choose third column. Okay, after we choose third column, apa? Step number 2 apa? After we choose third column, Find minor. identify its sign at third column. Apa sign dekat third column? Sign Boleh? third column. Plus, minus, plus. Yes. Okay. After we identify sign at third column, itu buat apa, Alif? Find vector. Vector apa? Formula, Alif. Apa formula dia? Formula nak cari determinant apa? A1, C1 plus A2, C2. Yes. Kita guna yang tu lah kan? A3, C3. Okay. So what is your A1, Alif? Cuba baca. What is your A1? A1 kamu ni apa? Tu baca, saya tulis. Apa dia? What's your A1? What's your A1, Alif? Dekat third column kamu tu lah. What is your element? 1, 1, okay. And then? 1, Minor dia kan? minor. Okay, baca. Minor dia apa? Negative 2. 1 minus 2. 1 minus 2 ke? Kan kita eliminate first row dia kan? Okay, so dapat apa? Negative 2, 3. Yes. Negative 2, 3. 1, 3. Okay, and then? Plus. Plus or minus? Ni tengok sign ni sekarang. Minus. Yes, minus what? Minus 2. Minus 2. Kenapa? Minus 2 kan? Minus 2, okay. Minor dia apa? 1, negative 2, 1, 3. Yes, 1 minus 2, 1, 3. Betul. Okay, and then? Plus 2. Plus 2. 1, negative 2, negative 2, 3. Yes, okay. Betul ya. So what's your answer, Alif? What's your answer? Yang lain berapa ni determinant ni? Negatif 30. Negative 30. Yang lain sama ke negative 30? Negative 21. Negative 21. Yes. Okay, kira. Alif ni dia pilih third column. So, saya harap dalam tu betul lah pilihan minor tu. Okay, now Razin. Ya. Razin, sekarang nak cari apa Razin? Sekarang nak cari minor. Minor, okay. How to find minor? What is minor? Minor. Untuk minor tu Tak, definition minor tu apa? What is minor? Eliminating I row and J column for all elements. Betul tak Razin? Betul. Okay, so what's your minor? Bagi saya minor kamu. 0. Yang dah kira 0. Negative 6. Negative 9. Okay. Negative 10. 0. 5. Negative 10. Kau negative 10. Saya dapat lain lah. Saya dapat negative 7. Kan? Yang lain dapat negative 10 ke negative 7? Salah kira kan? Yang lain negative 7 ke Negative 7, I think. kan? Okay, tak apa. Razin, sebelah dia apa?
kira kan sebab saya tak tahu. Sebelah dia apa? Oh, sekejap. Negative Saya- 4 minus 3 kan? Negative 4 minus 3 is minus 7 lah. Negative 4 minus 3. Saya Okey, ada sebelah dia? salah kira. Okey, tak apa. Sebelah dia? 2 plus 2 minus 4 jadi 4. Yes, 4. Ni 3 minus 3 plus 4, 3 7. plus 4. 7 lah. Apa tak 7? 3 minus 4 kan? Oh, 3 minus 4. Operation dia minus minus and negative positive. Negative 1. So we get negative 1. Okay, after we find minor, we find what, Razin? Lepas tu kena cari cofactor. How to find cofactor? And sign plus minus. Okay, so what is your cofactor? 0, 6, negative 9, 10, 0, negative 5, negative 7, negative 4, negative 1. Okay, betul. This is cofactor. Okay, after we found cofactor? Kita kena transpose untuk dapat adjoint. Yes, transpose the cofactor, then we get adjoint. So 0, What is transpose? transpose Transpose apa, exchange of row and column. Yes, interchange between row and column. So your adjoint is 0, 10, negative 7, 6. balikkan je lah ya semua tu ya. Ah. Negative 1. Okay, so this is your adjoint. Okay, to find inverse. To find inverse of A, we use formula tu lah kat atas tu. Dah ada tu. 1 over determinant times adjoint. Therefore, your inverse of A is equal to 1 over your determinant is negative 21 times adjoint. Then we get inverse. Okay, so ni inverse kita lah. By using adjoint matrix method. Okay, so disuruh solve ya. How to solve? Macam mana kita nak solve ni? Theophilus, how to solve? Theophilus. Kita pakai ni kan tadi kan? Ni kan, to solve. Darab apa? Adjoint. Darab adjoint. Apa? Adjoint darab dengan apa? Adjoint darab dengan Adjoint darab dengan apa? inverse of matrix A. Yes, okay, yang kita dapat tadi lah. So saya tukar je lah ni. This is X. This is your inverse tadi. We multiply with matrix B ya. Your matrix B is 5, 1, 2. Okay, so ni semua darab sahaja. Okay, boleh ya. Pakai sajalah calculator. So X, Y, Z. What's your answer, Tio? X, Y, Z. Berapa? My X is 1 over 3, Y is negative 1 over 23, 3. And then? Y is negative 23 over 21, and Z is 52 over 21. Yang lain sama tak? Jawapan ni. Sama madam. Sama Okay, sama pakai je calculator, kira saja. Therefore, your X is 1 over 3, Y is negative 23 over 21, and Z is 52 over 21. Okay, we solve by using inverse matrix. Inverse matrix tu kita guna kaedah adjoint. Okay, adjoint method, first find determinant. Okay, determinant. Madam, Ya, kenapa? cofactor row kedua tu macam salah je. Cofactor for second row. 61. Yang 10, kosong, negatif 5 tu.
So sebenarnya apa? Saya dapat 7, 1, negatif 5. Itulah. Saya pun dapat macam tu juga. Sekejap kita padam. Berapa tadi? 7, 1, negatif 5. Ya, yang lain sama. So ni pun dah salah lah kan ni tadi. Okey, terima kasih. Betulkan. Okey, so kira balik betul sekejap 7, 1 minus 5. Betul tak? Cofactor tu macam something wrong ni. 0 ke ni? Bukan 0 kan ni? 1 kan? 1. Ni. Okey. Patutlah macam pelik je 7. Ni pun bukan 10 kan? 10 tu pun salah. Oh ni ada pelajar tadi ni bagi sini salah ni kat sini. Okey, cek balik kan ni Razin punya tadi kan ni. Razin, cek balik kamu punya Razin. Here positive 7 lah. Okey. Okey, betul kan? 715. Okey. Razin, cek balik ya. Tadi kamu bagi saya minor salah tadi. Okey, boleh ya. Sekejap okey dah semua betul lah. Boleh ya? To solve by using inverse matrix. Okey. Tak ada masalah kan? Okey, so kita nak tengok Gauss-Jordan elimination. Gauss-Jordan dia sama kaedah macam ERO tadi. ERO last week yang kita dah belajar. Okey, tapi kamu kena buat dia dalam bentuk, mula-mula buat apa dulu ni? Tukar kepada bentuk matrix form dulu. Okey, tu yang kena buat dululah. -2, -3, 4. Okey, 2, 2 minus 3, 1, 2 minus 2 ya. Buat dalam matrix equation dulu. Your variable is X, Y and Z. Your matrix B is 1, 2 minus 3. Okey, so ni A, ini X, ini B lah. Okay, by using Gauss-Jordan elimination. Okay, so mula-mula kamu kena buat bentuk macam ni dulu. Matrix A, matrix B. Okay, so kita kena tukar matrix A tu jadi identity. So sebelah dia tu adalah yang kita nak cari tu. Jawapan kita lah. Maknanya dia terus mendapat answer. Okay, so your matrix A now is -2, -3, 4. Okay, 2, 2 minus 3, 1, 2 minus 2. Okay, ni matrix A kita ya. Salin saja. So sebelah dia adalah matrix B. Your matrix B is 1, 2 minus 3. Okay, dia konsep dia sama macam ERO hari tu. We solve column by column. Tapi dia lebih simple daripada ERO sebab kita punya ini sahaja. Dia tak adalah sepanjang macam ERO tu. Pendek sikit je. Okay, so we solve column first dulu. Okay, nak buat apa dengan first column dulu? Apa yang kita boleh buat dekat first column tu? We can change interchange between row 1 and row 3 kan? Okay, sebab kita nak jadikan dia 1 ni. So we just interchange row sahaja. Interchange row. So row 3 become row 1. Okay, row 3 become row 1. Row 2 tak ada apa. Salin je. Row 1 become row 3. Okay. Row 1 become row 3. Okay, now kita nak buat apa? Kita nak solve yang ni first column ya. Sekarang first column. At row 2 ini kena jadi 0. At row 3 pun sama. Ini kena jadi 0. Okay, saya terus keluarkan formula dia lah. R2 we compare with R1. Row yang dah jadi 0. Row yang dah jadi 1. Your row 2 now is 2. Your row 1 is 1. Kita nak row 2,
0. So the formula is apa? R2 minus 2 times 1 kan? So R2 minus 2 R1. Boleh? Okay, dekat row 3 pula. Dekat row 3 terus keluarkan formula lah ya. R3 compare dengan row yang dah jadi 1 adalah row 1. Your R3 now is minus 2. Your row 1 is 1. So kita nak R3 kita 0. So the formula is what? Negative 2 plus 2 times 1. Betul ke? Betul ya? Dekat row 3. So pakailah formula row 2 and row 3 tu kat sepanjang row kita tu ya. Boleh ke? Boleh, madam. Okay, so guna row 2 pakai formula tu ya. Row 1 tak ada apa-apa, so just salin sahaja. Row 1 kita tak ada apa-apa kan, kita salin je dulu. So 1, 2, minus 3. Okay, row 2, kita tengok row 2. So 2 minus 2 times 1 is 0. So row 2 now is 2. Ni boleh tunjuklah kira kat sini. Row 1 now is 2. So 2 minus 4 is minus 2. Okay, your row 2 now is minus 3. Your row 1 is minus 2 ya, minus 2. So 4 minus 3 we get 1 kan. Okay, your row 2 is 2. Your row 1 now is 3, minus 3. Okay, so 2 plus 6 is 8. Okay, ini untuk R2 kita. R3 pun sama kan. Pakai je formula ni lah untuk semua R3. So here we get 0 right tadi. Kita pakai formula tu kan. Okay, untuk R3 yang ni. Minus 3 plus 2 R1. Your R1 is 2. R1 dia ni lah ya kat atas tu. Tengok kat R1 kamu. So 4 minus 3 is 1. Okay, R3 now is 4. Your R2 kat atas dia. R2 dia adalah minus 2. So 4 minus 4 is 0. Okay, your R3 now is 1. Okay, 1. Your R1 now is minus 3. So 1 minus 6 is minus 5. Okay, boleh macam ni. So column 1 dah settle. Okay, column 1 dah settle. Sekarang nak buat apa? Column 1 dah settle. Column 2. Column 2 siapa dulu? Column 2 kat mana? Kat tengah, negatif 2. Okay, macam mana nak jadikan dia positif 1? Ni, macam mana nak buat dia jadi positif 1? Tukar dengan row 3. Yes, betul. Okay, kita boleh exchange row. Yang penting sebelum kamu exchange between row, okay, tengok belah kiri dia ni sama. Baru kita boleh exchange row. Kalau tak boleh, kalau tak sama, tak boleh tukar ya. Itu syarat nak exchange row. Okay, tapi saya tak nak exchange row lah. Okay, sebab nak tunjuk macam mana kita nak tukar negatif 2 ni jadi positif 1. Macam mana nak tukar negatif 2 jadi positif 1? Apa formula kita pakai? R2 nak tukar jadi positif 1. R2 now is minus 2. Kita nak R2 1. R2 times minus 2 times what? We get positive 1. Negative 2 dah apa? Dah dapat positive 1. We times with? Negative 2. Negative 1 over 2. Betul tak? Madam. Dah negatif 1 over 2. We get positive 1 ya. Saya kena tunjuk ni kalau dapat jumpa soalan yang tak boleh exchange row. Okay, so kita kena tahulah bila kita nak jadikan dia 1, operation dia adalah darab sahaja. Okay, bila kita nak tukar jadi 0, ni nak tukar jadi 0 kan tadi. Kalau kita nak tukar jadi 0, operation dia plus or minus. Kalau nak tukar jadi 1, formula dia adalah darab. Okay. Ini saya tak nak exchange row ya.
Okay, let's say lah kita tak boleh nak exchange row. Kalau katakan tak boleh exchange row kan, kalau bawah tu bukan 1, tak boleh lah exchange. Okay, so kena tunjuklah macam mana dia jadi 1. Formula dia darab. Darab je formula dia. Okay, so at row 2, okay, dekat semua row 2, we multiply by negative half ya. We multiply with negative half dekat row 2 tu. Sebenarnya boleh exchange row tau, sebenarnya boleh. Tapi saya nak tunjuk macam mana dia dapat 1 tu, kita darab. Multiply with negative half. Okay, so here we get 0, here we get positive 1. 1 times negative half is negative half. 8 times negative half is negative 4. Okay, kita dapat macam tu. 0, negative 5. Okay, now. So dia dah jadi positive 1. Sekarang nak settle yang mana? Kolom tu tak settle lagi tu. Nak settle yang mana sekarang? Row 1 and row 3. Okay, kita nak tukar dia jadi apa? Kosong. Ini row compare dengan apa? Row apa yang dah jadi? Row 2 kan yang dah jadi 1 tu. Ini R3 ya. R1 minus apa formula dia? 2 R2 kan? 2 R2. Dapatlah 0 kat situ. R3 pula. Macam mana nak dapat 0? R3 compare with R2. Row yang dah jadi 0. Apa formula dia? Minus. Minus sahaja. Yes. Okay. Kalau nak jadi 0. Formula dia positif or negatif. Tambah tolak saja formula dia ya. Kalau nak tukar jadi 1. Formula dia multiply. Okay. Multiply. So we use this formula to all R1 and R3. Okay, so gunalah formula tu untuk semua R1. So ni R2 dia 0 kan? So ni 1 lah. Okay, here 2 minus 2 times 1, we get 0. Okay, kat sini minus 2. Minus 2 times 2, your R2 now is negative half kan? Okay, so 1 minus 2 is 1 minus 2 berapa? Negative 1, betul. Okay, ni pula minus 3. Minus 3 minus 2 R2. Your R2 now is negative 4. So 8 minus 3 is positive 5. Okay, ini untuk row 1. Row 2 tak ada apa-apa. Salin sahaja. Okay, row 3 pula. Row 3 pakai formula belakang tu ya, sebelah tu. Tolak kan? R3 minus R2. So 0 minus 0 is 0. 1 minus 1 is 0. Bawah tu lah atas ya. 0 minus minus half, we get positive half. Negative 5 plus 4. Apa? Negative 5 plus 4 is negative Negative 1. 1. Okay, kita dapat macam tu. So kolom tu dah settle. Okay, kolom tu dah settle lah. Okay, now look at column 3. Column 3 siapa dulu nak tukar? Row 3. Row 3 yang ni. Half. Okay. Row 3 nak tukar jadi? Nak tukar jadi apa? Positive 1. 1. Positive 1. Yes. So half times what? We get positive 1. Half. Half times what? Times 2. Half times Half times 2. 2. Yes. 2. Baru dah dapat positive 1. So dekat semua R3, inilah formula dia ya. 2 R3. Okay, pakai formula ni untuk semua R3. Okay, sebab kita nak tukar jadi positive 1 kan. So formula dia adalah darab. Okay, darab. So 0, negative 1, 5. Okay, row 2 pun tak ada apa. Salin sahaja dulu. Okay, at row 3, we apply this formula. So here is 0, 0. Here we get 1. Okay, kita memang nak dia jadi 1. Okay, here we get minus 2. Okay, kaedah dia sama macam ERO. We settle column by column. Boleh ya? Boleh ke?
Boleh, madam. Okay, now at column 3 ya. Column 1, column 2 dah settle kan tu. Column 1, column 2 dah settle. Now at column 3, ini dah settle dah. Bawah ni dah memang jadi positive 1. So now, apa? R1 and R2. Okay, kita buat R1 dulu ya. R1, apa formula dia? R1 compare dengan row yang dah jadi positive 1 tadi adalah row 3. Your row 1 is negative 1. Your row 3 is 1. We want row 1 0. The formula is? Plus. Plus, yes. Pakailah formula ni untuk semua R1. Okay. Saya terus buat untuk row 3 ya. Okay, row 3 pula macam mana? Row 2, sorry. Bukan row 3, row 2. Row 2 macam nak jadi 0? Row 2 compare with row 3 kan? Row yang dah jadi 1. Okay, your row 2 now is negative half. Okay, your row 3 is 1. Kita nak row 2 kita 0. Apa formula dia? Negative half? Plus 2. Plus apa? Negative half. Plus half. Plus half. Half times 1 kan? Okay, itulah formula untuk row 2 kita. Boleh tak? Dekat row 1 and row 2. Okay, we use this formula. Okay, dekat row 1 ni plus kan, row 1 plus row 3 ya. So 1 plus 0 is 1 kan. 0 plus 0 is 0. Negative 1 plus 1 is 0. Okay, kita nak macam tu. Kita nak 0. 5 minus 2 is 3. Betul Row 2 tak ada apa. Dia silent saja. Row 2 tak ada apa pula. Row 2 lah kita nak settle kan. Row 2 pakai formula tepi tu kan. Tapi depan tu samalah. Depan sama je. Okay, dekat row 2 ni pakai formula ni ya. Row 2 ni. Okay, ni row 2 and row 3 kan. Row 2 and row 3 ya. Ni tengok row 2, tengok row 3. So 0 lah. Row 3 dia 0, so we get 1. Okay, row 2. Tadi ni kan kita kira ni dapat 0 kan. Okay, now row 2 is ni minus 4. Your row 3 is minus 2. So dapat apa ni? Negative 4 minus 1. Negative 4 minus 1 is minus 5. Your row 3 tak ada apa. Salin je. Okay, so dia dah jadi identity. Sebelah ni adalah kamu punya X. Okay, therefore your X, Y, Z is 3 minus 5 minus 2. So bila kita pakai Gauss-Jordan ni, dia terus menjurus kepada jawapan kita. Z equal to negative 2. Okay, dia guna konsep yang sama dengan ERO. Cuma dia agak simple sikit lah daripada ERO. Sebab kita punya kolom kita banyak tu saja. So this is Gauss-Jordan. Any question? We settle column by column. Ingat ya, kalau nak pakai Gauss-Jordan, okay, mula-mula bentuk ni dululah. AX, okay, kena tukar kepada identity X. Okay, we settle column by column. Pastikan column 1 dahulu. Dah jadi 100 ya. Okay, and then column 2. Okay. And then column 3. Okay, column 3. Mana column 3? Ni. We solve column by column. Okay, ingat column by column. So kalau nak jadikan 0, okay, kalau formula yang nak jadikan 0, formula dia adalah sama ada plus or minus sajalah. Okay, ni formula yang nak jadi 0 macam ni. Okay, kalau kita nak jadikan dia positive 1, kan ada yang elemen kita nak jadi positive 1, formula yang kita guna adalah multiply. Okay, macam ni. Ni pun sama. Ni pun nak tukar jadi positive 1 kan tadi. Multiply sahaja, darab. Okay, ni kalau nak tukar jadi 0, formula dia plus or minus.
Okay, kalau boleh interchange between row, kita akan buatlah interchange between row. Tapi untuk yang ni saya tunjuk in case kalau kita tak boleh interchange row ya. Okay, cara dia macam ni lah. Kalau nak jadikan dia positive 1, kita multiply dengan apa coefficient yang boleh jadikan dia positive 1 lah. Any question, Kaus Jordan? Ada soalan tak? Madam, Ya. kalau saya tulis formula saja, tak tulis yang kosong sama dengan 2 tolak 2 tu tak apa ke? Kat mana? Oh, yang formula sebelah kanan semua tu? Tak apa. Ini saya tunjuk sebab nak ajar kan? Kena tunjuk lah. Okay, thank you madam. Ni semua ni tak payah tunjuk pun tak apa. Tak payah tunjuk. Dia akan tengok yang belah kiri tu. Apa yang kita dapat tu belah kiri tu. Calculation belah kanan tu sebab saya nak mengajar, so kena tunjuk lah, takut ada yang tak tahu mana kita jumpa benda tu. Boleh ya? Okay, Kau Jordan, konsep ERO. We solve column by column. Okay, question number 20, cuti number 20. You are given M and N, 2 matrices. Okay, ni question dia. First question, find MN. Hence, find inverse. Second question. Okay, third question boleh baca kat situ. Okay, ini third question dia ya. Write down matrix equation ni. So, kena buat tu dulu. And then solve question number 4. Okay, question number 4. So, semua kena jawab lah. Semua kena jawab ni. Find MN. How to find MN? Darab ni. Darab guna apa? Calculator. Calculator. So, saya harap semua orang tahu darab guna calculator ya. Jangan pula kamu darab row times column tu. Buang masa je. Boleh? So, MN. M times N. MN. Okay. So, 3, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 3. Okay, your matrix N. 1 minus 4, 2, negative 8, 5, 2, 2, 1 minus 5. Okay, M times N. Okay, apa tadi? Aksha ada tak Aksha? Aksha ada? Tak ada. Ada madam. Okay, Aksha. What's your MN Aksha? Bagi saya Aksha. Your MN. Saya tu sampai soalan tu lagi. Tak buat. Okay. Veda Mitran. Veda. Ya, madam. Where's your MN? Calculate bagi je calculator saja Veda. Gitu je. Okay. MN saya dia negative 9, 0, 0, 0, negative 9, 0, 0, 0, negative 9. Okay, good. Yes. Negative 9, 0, 0, 0, negative 9, 0. And then Veda? Dia buat apa ni? Boleh factorize madam. Jadi Factorize negative 9i. Yes. Negative 9i ya, identity. Okay, so this is your MN. Veda, how to find inverse M, Veda? Inverse of M? Darab dua-dua side. Multiply both side with? M inverse. M inverse, yes. Okay, we multiply both side with M inverse. Okay, so here. Okay, so here we get identity. Identity Times N, we get N. N. Okay, so negative 9. Identity times inverse, we get M.
M inverse. Okay, Veda. Therefore, what is your M inverse, Veda? Negative 1 over 9 times n. Yes. Therefore, your M inverse is negative 1 over 9 times n kan? Ya, madam. Times n. Okay, so letaklah matrix n kita tadi kat sebelah dia lah. So itulah M inverse dia ya. So your M inverse is 1 minus 4, 2, negative 8, 5, 2, 2, 1 minus 5. This is your M inverse. Okay, we find M inverse from the equation. Equation apa? Equation yang ni lah. Mn equal to negative 9i. Multiply both side with M inverse. Okay, so kat sini nak cari M inverse, kita tak pakai pun adjoint or Gauss Jordan ya. Kita tak gunalah macam tu. Kita guna properties of matrix ya to find M inverse. Okay, now next question dia. Write down a matrix equation. Okay, from the table tu lah. Write down your matrix equation. Ainur Ashikin. Ada tak Ainur Ashikin? Ainur Ashikin. Tak ada. Ini. Ya, madam. Okay, what is your matrix equation ini? Baca. Negatif 1/9. No, matrix equation. Bukan inverse. Inverse ni cari sendirilah ya. Kita nak jawab ni soalan nombor 3 tu. Write down a matrix equation tu. Boleh? Yang X sama dengan berapa tu ke, madam? Bukan, your matrix equation. Rasanya saya belum buat. Okay, tak apa. Tak boleh, belum buat pun boleh tengok kat atas tu. What is your matrix equation? Rasanya. Kan? Tengok kat table tu. What is your matrix equation ini? From your table. From your table, what is your matrix equation? Cuba baca. 3, 2, 2. Sekejap. Saya nak padam ni. Tunggu dulu ya. Matrix equation. Okay. Third question tu. Soalan ketiga tu ya. Third question. Okay. What is your matrix equation tadi? Cuba baca. 3, 2, 2. 3, 2, 2. 4, 1, 2. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Okay. This is your matrix. Sebelah dia? ABC. ABC. Kenapa pakai ABC? Kan disuruh guna XYZ. XYZ. Kena ikut dia XYZ. Kalau dia tak mention, kita boleh pakailah ABC ke apa-apalah. And then? 2, 5, 6. Yes, 2, 5, 6. 2, 1, 8. 1, 7, 3. Okay. Okay, this is question 3. Okay, question 3. Ditanya tu, what is the matrix equation? Okay, question 4, solve. Okay, question 4 is solve. Nur Alia Natasha. Ada tak Nur Alia Natasha? Yes, madam. Okay, kamu nampak dekat belah kiri tu matrik apa tu Alia? Sama dengan matrik apa tu? Apa dia, madam? Yang ni. Ni matrik apa ni? Tengok atas balik. Sama dengan matrik apa tu? Ada tak sama dengan apa-apa matrik yang dia dah bagi? Sama dengan M tu. Sama dengan M. M, yes. This is matrix M. Okay, this is X and this is B. Okay, Alia, how to find, how to find X? Macam nak cari X? Macam nak cari X, Alia? X sama equation. X equal what? Um, Tadi kat atas tadi ada tadi kan sama macam ni.
Mana? Mana ke? Soalan. Ni. Pakai ni. Ada sama apa? X sama dengan M M inverse inverse. Inverse of M B times times B. B. Inverse of M times B. Inverse of M dah dapat tak, Alia? Kita dah cari tak M inverse? Dah. Dah Dah ada. kat bawah tu kan? Dah. M inverse tadi kita dah cari. So, macam mana? Just darab dengan B. Yes, ganti sahaja. Boleh ya? To solve. Okay, your inverse of M tadi yang tu lah. 1 minus 4, 2. Okay, minus 8, 5. Tu Alia ni dah buat ke belum ni Alia? Belum lagi, madam. 2, 1 minus 5. 2, 1 minus 5. Okay, ni inverse of M ya. Ini adalah inverse of M yang dia suruh cari tadi. Okay, ni dia suruh cari tadi. Inverse of M. Okay, so we multiply with matrix B. Okay, matrix B kita adalah itulah 2, 5, 6, 2, 1, 8 and 1, 7, 3. So we get value of X, Y and Z. Siapa yang dah kira boleh bagi tak? Siapa yang Saya. berapa? Cuba baca. 30, 30, 68, 68, 15. 15. Yang lain? Sama tak yang buat? Check answer sama tak dengan ni? Sama, madam. Madam. Okay, and then write down your X, Y and Z. Boleh ya? Ini pun boleh guna calculator saja kan? Ni pakai calculator je lah. Semua pakai calculator je. Boleh to solve by using inverse method. Okay, so inverse method kat sini adalah you guna equation from the equation. Okay, boleh ya? Okay, now question number 21. Cuba number 21. Use the quadratic equation. Elmira, ada tak Elmira? Ya, madam. Elmira, mula-mula ni nak buat apa ni Elmira? Gantikan X dengan Y tu dalam equation. Ini X, Dan ini Y kan? ganti X dengan Y tu. Kat dalam equation given, betul? Okay, cuba kamu baca kamu punya equation. 400 sama dengan X squared. This is your X. So squared kan dia. What we get? 400 sama dengan 400A campur 20B campur C. 400A plus 20B plus C. Okay, betul. The second equation? 150 sama dengan 1600A campur 40B campur C. Okay, next. 400 sama dengan 3600A campur 60B campur C. Okay, good. Najmina. Oh, Najmina. Najmina ada? Okay, Najmina, this is system of linear equation ya. Elmira dah bagi. Okay, lepas kita dapat system linear equation, kita buat apa Elmira? Elmira pula. Najmina. Kita buat matrik. Matrik apa? Equation. Equation.
Okay, what is your matrix equation, Najmina? Baca. 400 Okay. 10 1 Tu lah kan? yes. Okay, lagi. 3,660 and 1. Okay, sebelah dia apa, Najmina? ABC. ABC ya, kita ikut dia ya. Tak boleh XYZ lah. ABC juga. Equal to 400 1/2 400. 400, 150, 400. Okay, betul. Okay, this is a system of linear equation. This is matrix equation. Okay, soalan dia apa? Determine the values of A, B and C. Okay, how to determine? Macam mana nak determine? Okay, this is your A, X equal to B. Okay, so X equal to what? Najmina, X equal to what ni, Najmina? A inverse B. X equal to? A inverse B. Tak dengar. X equal to what? A inverse times B, madam, dia cakap. Yes, A inverse times B. Betul. Nur, Nilam cari. Ya, madam. Okay. How to find A inverse? Kamu guna apa? 1 per A determine darab attach. Join method Okay, mula-mula cari apa dulu? Determinant. How to find determinant? How many steps we have to find determinant? 3. 3 steps. Your first step is what? Pilih row dengan column. Choose any row or any column. So kamu pilih yang mana, Nilam? Paling senang. Column 3. Yes, betul ya. Kenapa pilih column 3? Semua satu. A dia nanti satu kan. Okay, after we choose third column, kita buat apa? Second step dia. Coefficient. Sign at column. Apa dia sign at third column apa? Cofactor. Sign dekat third column. Apa tu Nilam? Apa dia? Plus minus plus, madam. Yes, positive, negative, positive. Lepas tu Nilam, buat apa? After we identify sign at third column? Coefficient. Bukan. Formula. We use formula of the cofactor. Expansion of cofactor. Apa formula dia? A1, C1 tambah B1. Yes. Okay, betul ya? Okay, yang lain ingatkan determinant, how to find determinant, we have 3 steps. First, choose any row or any column. Okay, Nilam dia buat pilihan yang betul lah, third column. Okay, kenapa dia buat pilihan yang betul? Sebab A dia semua 1. A1, A2, A3 dia semua 1. So senang nak kira. Okay, after we choose third column, we identify sign at column that we choose. So sign at third column is positive, negative, positive. Okay, and then we use this formula, expansion of the cofactor. Okay, so what is your answer, Nilam, for determinant? Determinant buat apa, Nilam? Cak Medan duk kira lagi. Tak kira. Okay, siapa yang dah kira? Ada tak yang dah kira? Determinant ni berapa? Ada tak yang dah kira determinant ni? Saya dapat negatif 145,600. 145,600. Okay. Jawapan lain ada tak? Ada tak yang orang pelajar lain yang kira? Determinant. Siapa yang kira? Ada tak yang kira? Sebab rasanya bukan tu kot jawapan dia. Determinant siapa yang kira? So, ada 2 kelas dalam ni. Semua tak kira. Madam. Belum buat lagi, madam. Okay. Saya dapat negatif 1/16,000.
1 over tak determinate. Saya dapat negatif 16,000. Yeah, 16,000. Okay, determinant dia adalah 16,000 ya. Kamu kira lah ya. Kenalah kira. Saya pun kira. Takkanlah kamu tak kira kan? Okay, so determinant adalah 16,000. Kaedah dia, cara dia sama macam Nilam dah bagi tahu tadi ya. 16,000. Okay, Syahirah. Ada tak Syahirah? Ya, madam. Okay, after we find determinant, we find what, Syahirah? Minor. Minor. Okay, what is minor, Syahirah? Minor tu apa? What is minor? Definition minor tu apa? Minor tu apa? Minor is eliminating I row and J column for all elements. Okay, minor ya. So Syahirah dapat tak minor? Dah kira tak minor? Belum buat lagi. Belum buat lagi. Ada tak pelajar yang dah kira minor? Tak ada. Okey, tak apa. Syahirah, lepas cari minor kita cari apa, Syahirah? Lepas cari minor cari apa, Syahirah? Lepas dapat minor cari apa? Cofactor. Yes, cofactor. How to find cofactor from minor? What is cofactor? Cofactor tu apa? Change the Takkan cofactor change. Sign dia. Sign what? change. Sign of the minor. Sign of your minor ya. Sebab tu kena cari minor. Cari minor dulu. So cofactor pun tak dapat lah kan. So minor tak dapat, cofactor pun tak adalah. Ada tak siapa yang jumpa cofactor? Tak ada juga. Okay, semua tak buat. Okay, siapa Syahirah? Lepas cari cofactor cari apa Syahirah? Lepas dapat cofactor cari apa Syahirah? Adjoint. How to find adjoint from your cofactor? Interchange the row. Transpose. Transpose. Okay, transpose your cofactor, then we get adjoint. Okay, so barulah kita boleh cari inverse. Ni masalahnya korang tak cari inverse, tak cari minor cofactor. So macam mana kita nak dapat inverse? Okay, ni apa kamu dapat ni? Letak kat sini. So dapatlah inverse. Okay, tolong buat ya. Tolonglah buat. Baik, madam. Cuma Ya. tak siap lagi je. Siap lagi. Okay, tak apa. Okay, determine the values of A, B and C. Macam nak cari A, B and C? Tadi ada tak formula? Ni kan? Kita ambil balik formula ni. Okay, tadi yang kawan kita dah bagi kan? Therefore, your X is, apa yang kamu dapat kat sini tadi? Inverse tadi. Okay, ni tak dapat. Saya pun tak boleh nak letak jawapan apa. Inverse of A apa dapat tadi. Multiply with matrix B. B yang tu lah. 400, 150. Kalau nak guna Gauss Jordan pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia tak bagi tahu suruh guna apa-apa kan. Okay, cari inverse dulu. Then we get ABC ke? Oh, ABC. ABC kita ya. Barulah dapat ABC. Darab je guna calculator. Calculator ada kan? Guna calculator. Then state, write down your A, your B and your C. Boleh ya? Madam, Ya. kalau saya guna formula yang dia bagi kat soalan tu boleh ke? Dia kata dia guna, dia suruh use the quadratic function. Boleh guna tu boleh ke? Okay, maksudnya kamu nak solve by using simultaneous equation kan?
Cannot. Memang tahu boleh. We can solve by using simultaneous equation ya. But this is matrix. Ni chapter matrix. Chapter matrix kena pakai method matrix lah. Okay, madam. Tak boleh. Tahu memang boleh pakai simultaneous equation. Okay. Dia markah dia kat mana? Sekejap ya. Maksud dia use the equation tu, maksud dia ni kita guna equation ni untuk table ni. Itu maksud dia. Dia tak cakap use this equation to solve. Kan? Daripada table tu dia nak kita guna equation dia tu. Itu maksud dia. So to determine A, B and C, we have to use we have to use matrix, kaedah matrix lah. Either we use inverse method or Gauss-Jordan. Okay, siapa tanya tadi? Markah? Markah medium. Kalau macam soalan macam ni, markah dia dekat mana je? Markah dia dekat mana? Penandaan markah. Markah dia, okay, yang ni lah. Mula-mula kita jawab soalan dia ni kan. Dia minta ni kan. Okay, kita ikut equation yang dia bagi. Tu ada markah lah. Mungkin 2 ke atau 1 ke. Okay, and then change to metric form. Okay, and then find inverse ni guna adjoint tadi. Okay, kalau adjoint ni banyaklah markah dia. 1 dekat determinant. Okay, mungkin 2 marks at your adjoint, 1 mark at your inverse. Okay, and then solve. Ni last sekali soalan kita ni. Ni mungkin ni 1 mark. This is your final mark. Okay, medium. Thank you. Ni kita list down kat situ ke? Mungkin 1 markah. Dia dalam maybe 5 to 6 marks lah, lebih kurang. 5 to 6 marks ya. Sebab soalan dia pun banyak kan kat situ. Sebelum kita nak dapat jawapan tu, banyak step kita kena tunjuk kan. Betul tak? Betul, madam. Okay, now question number 22. Kita tengok question number 22. Okay, ni pun sama. You are given equation. Dia bagi kita equation. So, kita ikutlah equation dia ya. Okay, bacalah X, Y. Ini P ni adalah untuk X kan. Q ni adalah untuk Y. Betul? C ni cos lah yang paling kiri tu sekali tu. Huda, Kristina ada tak Huda? Huda? Oh, Huda. Huda tak ada. Huda ada ke tak? Huda tak boleh ni Syafira ada tak Syafira? Ada, madam. Okay, question A. Obtain the system of linear equation. What is your system of linear equation? Syafira, baca. Medium. Total Ya. C tu total constant. Total Apa dia? cost tu 0. Px minus Apa dia sebab kamu punya ni equation ni? Masuk dalam ni. Ikut je lah ni. Ni ikut saja. Ni C ni C yang ni lah, ikut je. So what's your first equation? Syafira, what's your first equation? 48 48 equal 1x 1x x x minus y plus z. Plus z. Okay, dia kata z ya. Z is fixed cost. Apa maksud fixed cost tu? Dia tetaplah. Apa yang tetapnya? 1 unit. Okay, 1 unit. So betul lah Syafrina buat ni ya. Okay, second equation baca. 70 Okay. equal x 2x Ya. minus y
plus Z. Okay. Third equation. 82 Okay. equal 3x Okay. minus 2y Okay. plus Z. Okay, this is a linear equation. Okay, this is linear equation. Erdina, Nurul Erdina. Yes, madam. Okay, what is your matrix equation ni? Mx sama dengan B. Okay, X equal to B, okay. And then? X sama dengan A Matrix A kamu apa? which is A Baca. 1 1. 1 Okay. 2 negative 1 1 3 negative 2 1. Okay, dah tulis dah ya. Your matrix X? X Y Z. X, Y, Z. Your matrix B? 48 70 82. Yes. Okay, matrix equation. Okay, tu yang dia nak lah. Question A. Question B, determine A inverse by using adjoint. Siti Khadijah. Ada tak Siti Khadijah? Saya, madam. Okay. How to find inverse by using adjoint? Choose column. Apa? Inverse of A guna apa ni? Oh, guna 1 over determinant A adjoint A. Times adjoint A. Okay, how to find determinant, Siti Khadijah? Choose. Choose what? Choose column. Yalah, kamu pilih kolom mana? Column 3. Column 3. After we choose column 3? First step, choose column. After we choose third column, buat apa? Darabkan dengan M1 C1. A1 C1. A1 C1. Itu situ. Sign dia dahulu. Ni, sign dekat third sign. column. Oh, sign. Okay, lepas sign dekat third column? Darab dengan A1 C1. Okay, we use formula A1C1, A2C2, A3 C3. So what's your answer for determinant? Kejap ni saya belum kira lagi. Tak kira lagi. Haikal Hadi dah kira tak ni Haikal Hadi? Ada. Okay, what is your answer for determinant? 1 times 1 plus 1 times negative 1 plus 1. Saya nak find answer Haikal. Find answer je. 1. Lepas tu yang palang tu. Final answer ke apa, madam? Final answer. Saya dapat negative 1 je. Yes, betul. Okay, yang lain pun tolong kira ya. Guna kaedah siapa ke tadi ya? Saya panggil tadi siapa? Siti Khadijah cakap tadi kan. First we choose third column and then identify sign at third column and then we use this formula, expansion of formula. Okay, so kita dapat negative 1. Okay, Haikal dah cari tak? Lepas cari determinant, cari apa Haikal? Cofactor dia. Cofactor. Ke minor dulu? Terus bagi cofactor lah. Okay, tak apa. What is your cofactor Haikal? Positive 1. Ni cofactor ke minor? Cofactor. Okay, 1, 1, negative 1. Okay, lagi? Negative 1, negative 2. Okay. Negative 1. Alright. 0, 1, 1. Okay, ada tak pelajar lain yang buat soalan ni? Boleh check tak jawapan sama tak dengan Haikal ni? Sama. Sama. Okay, after we find cofactor, we find what Haikal? Transpose ya, madam. Saya tak boleh buat lagi. Okay, transpose cofactor, then we get what?
We get 1, negative 1, 0. Okay, ya, kita dapat adjoint lah. Adjoint dia. We transpose between row and column. Okay, lepas dapat adjoint, buat apa? Haikal? Lepas dapat adjoint, buat apa? Yang A inverse dia tadi, madam. Yes, betul. Okay, pakailah formula ni ya. Dapatlah A inverse. Soalan kan minta tu A inverse. Okay, therefore your A inverse is apa? A inverse kamu? Darab dengan negative 1 kan? So 1, 0, negative 1, positive 2, negative 1, 1, 1, negative 1. Okay, so inilah kita punya inverse. Haziq, ada tak Haziq? Ada, madam. Okay, Haziq. Question C, Haziq. How to find value of X, Y and Z, Haziq? From AX equal to B. Macam nak cari X tu? How to solve? X equal to what? X equal to Ni dah kali ketiga saya dah buat ni, Haziq. A inverse B. A inverse times B. Yes, A inverse times B. A inverse jumpa tak Haziq? A inverse kita dah ada tak? Dah ada, madam. Ni tadilah yang Haikal cari tadi. Okay, tu. Okay, so letak saja. Negative 1, negative 1, 1, 1, 2, 1, 0, minus 1, minus 1. This is your matrix inverse A. Sebelah dia, letaklah matrix B. Matrix B kita kat atas tadi kan. 48, 70, 82. 48, 70, 82. Okay, so boleh? Boleh, madam. Boleh buat apa? Kira. Darab. Darab lah. Okay, guna je calculator. Apa yang kamu dapat? Okay, and then list down X, Y and Z. Boleh tak? Boleh Boleh, madam. Okay, itu sajalah untuk solve sebenarnya ya. Tapi kita nak bincang PSPM 2015, 2016. Ada masa lagi ni. Okay, baca soalan. A curve 2 points. You are given 3 points. Okay, question A. By using the above information, construct a system containing 3 linear equation. Okay, so dia dah bagi kita equation ni. So kita ikut sajalah kan. Ikut je lah. Ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y ya. So at point 211, okay, at point 211, so we use this equation, okay, ikut saja 11 equal X squared. So 2 squared is 4A plus 2B plus C, right? Okay, at your first point. At your second point is negative 1, negative 16. Okay, ni pun samalah, ikut saja. Negative 1 squared is A lah kan. Negative B. Okay, plus C. At your third point, 3 28. Okay, your Y value is 28. So 3 squared is 9A. Plus apa? 3B, right? Plus C, okay. Okay, atau yang dia nak lah. System of linear equation. Okay, system of linear equation. You are given 3 points. Point dia tu kita tahulah X, Y, Z. Okay. X, Y, Z. This is equation, question A. Okay, question A. Question B. So kita buat macam ni. B, question B. So B tu tak ada masalah kan. AX equal to B. Okay, so 4, 2, 1. Kan? 1 minus 1, 1. 9, 3, 1. This is your matrix A. Your matrix X is A, B, C, not X, Y, Z. Kita ikut dia lah, variable dia.
Okay, your matrix B is 11, negative 16, and 28. Boleh ke? ABC ke medium? Apa dia? 2 ABC. Apa? Ada salah letak Kenapa? Medium letak Z. STN. Itulah. Saya cakap jangan letak XYZ kan, tapi saya pergi letak kan. Sebenarnya ABC. Okay. Okay, so ni question B. Boleh ya? Okay, now question C. Okay, question C, find inverse by using adjoint. Ni pun dah kali ke berapa? Kali ke 4 ke kali ke 5 ni buat. Untuk jam yang ni lah. Kali kita dah buat ni. So adjoint method, adjoint matrix kan? Nak cari inverse of A. Adam Luqman, ada tak Adam Luqman? Yes, madam. Okay, formula inverse Adam. Formula inverse. By using adjoint tu. Apa formula dia? A inverse equal A over A. Apa tu? Determinant. 1 over determinant. Darab apa? Adjoint. Darab adjoint. Adjoint A. Arif Naim. Ada tak Arif Naim? Ya, madam. Okay, determinant. Cari determinant. How to find determinant? Eliminating I row and J row. Determinant, Arif. Determinant. 3 steps. First step apa? Ya. A1, C1 First step apa first step dia? Pilih row. Kamu pilih mana? Row kita kedua. tengok lah. Kolom 3. Yes, third column. Okay, after we choose third row, third column, sorry. Step 2. Eliminating. Sign dahulu Arif. Sign dekat third column apa? Sign dekat third column. Positif, negatif, positif. Okay, and then step 3. Apa step 3? Nak cari determinant ni. We use formula of expansion of any cofactor. Apa formula dia Arif? Apa formula dia Arif? Expansion of any cofactor to find determinant. Apa formula dia? A1, C1, A2, C2 plus A3. C3 ya Arif. Okay, madam. A ni apa Arif? A1, A2, A3 ni apa? Nombor yang dekat kolom. Elemen dia lah ya. Elemen. Okay, now Alia. So ni kamu dapatlah apa yang kamu dapat. Dapatlah tu dia kat situ. Alia. Bagaimana cara? Okay, lepas cari determinant buat apa Alia? Cari minor. Cari minor. How to find minor? What is minor? Yang row column tu. Apa row column? Eliminating. Eliminating I row and J column for all elements. Okay, tu kamu carilah sendiri ya. Cari sendiri. Okay. Pada masa ni. Okay, after we find minor, cari apa Alia? Cofactor. How to find cofactor Alia? What is cofactor? Sign of minor. Sign of the minor, yes. Letaklah sign ni dekat minor kamu tadi kan. Okay, after we find cofactor? Transpose the cofactor. Transpose the cofactor, then we get? Adjoint. Yes, betul. Okay, dapat adjoint, letaklah ya. Lepas tu dah dapat adjoint, buat apa Alia? Cari A inverse. Yes, betul. Okay, masuklah formula ni. Determinant dah ada, adjoint pun dah ada. Then we get your A inverse. Okay, Atira Azahra.
Tira. Ya, madam. Okay, kita nak solve sekarang ni. Alia dah cari A inverse. Okay, how to solve? How to find value A, B and C, Alia? Tira. Macam mana? AX equal to B. X equals to So, X equal to what, Atira? A inverse times B. Yes, A inverse times B. A inverse kita dah jumpa tak? Dah. A inverse kita dah cari tak? Dah. Dah kat sini kan? Alia dah carikan tadi ya. A inverse kita. Okay, so apa yang kamu dapat dekat A inverse, letaklah and then darab dengan your matrix B. Matrix B apa? 11, negative 16, 28. Okay, so dapatlah apa ABC kan dia? Dalam ABC kan? Value of A, B and C. Betul ya Kak Tira? Betul. Betul macam tu kan cara dia? Okay, boleh ya? Boleh, madam. Any question untuk yang ni? Ada tak? Tak ada kan? Okay. So kita tengok 2013. Okay, 2013. Boleh baca dulu. Okay, kapsul P, Q and R. Tu untuk magnesium. Macam itulah dia dah bagi. Okay, dia kata like X, Y and Z ya. X, Y and Z. So ni adalah X. Ini adalah Y kita. And Z represent R. Okay, yang tu. Okay, magnesium 8. Okay, 11 ni untuk vitamin D ya. And 17 ni untuk calcium. Okay, for question A, check question A. So kamu bacalah soalan tu ya, baca saja. Sama pula. Okay, so dia kata obtain of system linear equation. Okay, itu yang kita kena buat dululah, system of linear equation. Okay, system of linear equation. So variable yang kita kena pakai adalah X, Y and Z ya, X, Y and Z. Okay, macam mana ni kita nak buat ni? What is your system of linear equation? Macam mana? Your first equation, what is your first equation? 2x, ini x kamu kan? P untuk x, y untuk q, z untuk r ya? Macam tu. 2x and then? Y plus Y. Plus y, yes. Plus 4Z. Betul, equal to? Equal to 8. 8. Okay, betul. Baca soalan ni betul-betul ya, apa yang dibagilah. Second equation, bagi saya second equation. X plus 2Y. Yes. Plus 6Z. Equal to 11. 11. Okay, betul. Okay, and then your third equation is X plus 3Y. 3Y. Plus 10Z. 10Z equal 17. 17. Okay, good. Okay, inilah yang diminta system of linear equation. And then change to matrix form. Okay, so matrix form ni tak ada masalah lah. So 2, 1, 4. Okay, 1, 2, 6, 1, 3, 10. Okay, so your variable X, Y, Z. Okay, so matrix sebelah dia adalah 8, 11, 17. Okay, itu untuk soalan A, question A. System of linear equation and matrix form ya. Matrix form. Okay, question B. By using adjoint. Okay, let's say this is A, X, B. So to find inverse of A. Apa formula adjoint tadi? 1 over
Determinant A times adjoint A. Okay, determinant A tadi ada 3 steps kan. You can choose any row or any column. Let's say we choose first column. First step is choose any row or any column and then identify sign at the first column. Okay, and then we use formula A1, C1, A2, C2, A3, C3. Okay, so dapatlah determinant. Okay, after we find determinant, we find adjoint. Okay, before we find adjoint, we have to find apa? Minor first, right? Okay, minor is eliminating I row and j column for all elements, and then we find cofactor. Cofactor is sign of the minor, sign apa? Dah tahu lah kan sign apa. And then we transpose the cofactor, we get adjoint. Okay, so lepas dapat adjoint, barulah kita boleh cari inverse kita tadi. Okay, pakai formula dia itulah kat atas ni. So dah dapat inverse. Dia minta apa? Inverse saja kan. Hence, find the values of x, y and z. Okay, so macam mana nak dapatkan x, y and z? Kita pakai formula ax equal to b, x equal to inverse of a times matrix b. Okay, to solve ya. So apa yang kamu dapat inverse tadi, letaklah kat sebelah tu. And b, your matrix b is what? 8, 11, 17. Okay, 8, 11, 17. So apa kita punya variable kita ya? X, Y, Z kan. Okay, so dapatlah X, Y and Z. Dapat berapa So kiralah sendiri ya, kira sendiri. Ini saya dah kira ya, saya dapat 1, 2, 1 ya. Okay, saya dah kira dah. So kamu pun kiralah juga ya. Okay, so kita nak jawab soalan C tu ya. Cuba tengok soalan C tu. The cost, okay, to cost dia PQR 10, 11, 10, 15 and 17. How much the expenses for 4 weeks? Okay, untuk 4 minggu. Macam mana nak cari tu? If the patient follows the doctor's advice. Macam mana tu? P tadi apa? P tadi adalah untuk X kan? Q tu untuk Y. R tu untuk Z ya. Okay, dia dah bagi dah tu. X, Y and Z. So macam mana kita nak cari expenses for 4 weeks? Perbelanjaan dia, dia apa? Bayar ubat tu. Macam mana? What is matrix ni? Okay, kejap. Dia kata apa tadi? P, dia kata apa? PQR. 10, 15, 17 ya. 10, 15, 17. Ini cost dia lah. RM semua ni. Dia kata dalam 4 weeks. Okay, dia kata dalam 4 weeks. Berapakah expenses dia kena bayar duit dia tu? Bayaran dia berapa? Kan kita tahu P ni tadi apa? P adalah X kan? Q adalah Y. Z. Ini R kan? Bukan Z. R is Z ya. R is Z. Okay. So kita darab je lah kan? Kan kita dah dapat tadi. Kita darab je. Harga dia ya. Ni RM ni. RM 10 times 1. Value X yang kamu dapat tadi 1 kan? Plus, okay, RM 15 times 2. Betul tak? Q tu untuk Y kan? Plus, RM untuk R pula. R tu adalah untuk Z ya. So, RM 17 times 1. Okay. RM 17 untuk 1. So, tapi dikata untuk 4 weeks. Untuk 4 weeks, so macam mana? Semua total tu dah dengan 4.
Yes, betul. Ataupun kira dulu, tak apa, kira saja dulu ni. And then darab dengan 4 pun sama. So dapatlah total cost expenses dia adalah 2 to 8 for 4 weeks. Okay, tapi kita cari X, Y and Z dahulu. Boleh ya? Ni boleh tengoklah balik soalan ni. 2013, 2014. Any question? Ada soalan tak? Tak ada Tak ada, madam. Okay, so kita ingat balik how to solve matrix equation. Okay, so mula-mula kita buat dalam this is a system of linear equation. Okay, this is system of linear equation. Kita buat dalam bentuk matrix equation. AX equal to B. Okay, to solve, let X as a subject. So X equal to inverse of A times matrix B. Okay, so nak cari inverse of A ni yang kita dah belajar last week, we can use adjoint, kan? Adjoint matrix. Or we can use Gauss-Jordan elimination tadilah. Elimination method yang saya dah ajar tadi. Okay, ataupun apa? Kalau ada equation, kalau given equation yang kita dapat tadi, contoh dia Mn equal to 2i. Ni nak cari inverse. Inverse both side, madam. Yes, inverse both side saja kan. So 1/2 times matrix M. Okay, let's say lah nak cari inverse of N tu lah contohnya. Okay, to solve matrix equation ya. To solve matrix equation sebenarnya dia asalnya daripada sini lah. Konsep daripada sini. So nak cari inverse ni, itulah sama dia nak pakai adjoint, elimination or given equation. Okay, given equation tu kalau kita dapat bentuk macam ni ya, kebetulan kita dapat macam ni, kita boleh keluarkan dua. Boleh keluarkan apa-apa coefficient from identity. Sebelah dia mesti identity. Baru kita boleh guna yang number 3 tu ya, nak cari inverse. And then darablah dengan B, dapatlah X. Boleh ya? Boleh, madam. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. So next class kita masuk chapter baru.